Selamat kepagian, selamat kepagian. Kepagian lah kita semua. Jangan tidur sampai tengah hari. Kita kepagian pagi-pagi ni. Ada matahari, vitamin D. Tapi sekarang musim jerebu. Musim jerebu sekarang. Banyak tempat dah API tinggi. Sarawak pun makin tinggi juga sekarang. Saya dengar dekat kawasan Kuching tu, West Kalimantan. Sebab ada bandar, tak tahu mereka open burning ke apa. Tapi itulah, selamat kepagian. Hati-hati, kalau boleh pakai mask lah. Saya pun saya tak tahu, ramai batuk-batuk apa semua. Sebab API reading untuk Air Pollution Index tu, API tu tinggi. Walaupun tak ada measurement apa semua, tapi kita boleh nampak dia macam tinggi lah kan. Sebab bukan semua tempat ada station tu untuk monitor tu. Station dia tak banyak. Jadi kita kena buat visual assessment juga. Okey. Apa tajuk saya tadi Perlembagaan Sarawak. Kita tengok kan. Perlembagaan Sarawak Open Warfare. Kenapa lah saya tiba-tiba pagi-pagi kebutaan yang kebanyak mataharian ni, ada matahari semua ni, tiba-tiba saya cakap pasal Open Warfare Perlembagaan Sarawak. Ada sebab dia saya cakap benda macam ni sebab saya nak reveal kan, saya nak dedahkan peperangan yang kita tidak nampak tapi berlaku. Tapi kalau kita tak cakap, orang tak faham kan. Jadi saya terpaksa lah cakap. Ini observation saya sendiri. Tapi bila kita tengok pun kita akan, rupanya macam ni. Okey. Ini peperangan perlembagaan lah saya cakap. Constitutional warfare antara Perlembagaan Persekutuan dengan Perlembagaan Sarawak. Good morning Nicholas Wayan. Good morning, very good morning now. So, saya nak bercakap pasal Perlembagaan Sarawak ni macam mana saya boleh cakap pasal yang saya maksudkan ialah constitutional warfare ni. Peperangan perlembagaan ni. Dalam bahasa Melayu dia nampak pelik bunyi dia, tapi bunyi yang bahasa Inggeris dia constitutional warfare. Warfare dia tu kita tengok apa pindaan perlembagaan yang Sarawak buat dan apa pindaan Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan Sarawak yang dibuat tu. Okey. Contohnya, saya beri tu jawapan ya. Jawapan dia kita tengok Perlembagaan Sarawak tu dia semakin distinct. Distinct dalam bahasa Melayu apa? Dia semakin menjauh daripada Perlembagaan Persekutuan. Dia tak mahu dah. Dia macam seolah-olah tak mahu dah apa-apa yang berkaitan dengan Sarawak tu, dia tak mahu dah Kerajaan Persekutuan atau Perlembagaan Persekutuan masuk campur. Dia mahu distinct kan, dia jauhkan daripada libat urus atau politik daripada Kerajaan Persekutuan. Dia buat secara perlembagaan juga. Kita nampak politik tu ada apa semua, tapi constitutional warfare ni dia menjauhkan Perlembagaan Sarawak tu daripada campur tangan ataupun daripada gangguan Kerajaan Persekutuan. Kenapa saya cakap macam ni? Contoh dia pindaan Perlembagaan Sarawak tu dia buat orang yang boleh bertanding dekat Sarawak kan, bertanding dalam pilihan raya Sarawak tu cuma orang Sarawak saja. Orang Sarawak saja boleh bertanding dekat Sarawak tu. Dia buat lebih terperinci siapa yang dikonstitutkan orang Sarawak, apa semua tu yang layak bertanding dekat Sarawak tu. Tu satu. Dia tak mahu orang lain masuk campur dalam pentadbiran Sarawak tu. Dari pentadbiran tertinggi apa semua tu, memang orang luar memang takkan dapat masuk campur, melainkan anak Sarawak sendiri saja yang akan jadi wakil rakyat untuk konsel negeri dekat Sarawak tu. Okey, tu satu. Yang tu dia jelas itu. Dia tak mahu masuk campur daripada Persekutuan Tanah Melayu. Orang-orang daripada tempat lain dia tak boleh bertanding dekat Sarawak.
Okay, tu nampak, kita nampak dia situ, dia macam dia mau membawa karakteristik Sarawak tu sendiri. Individualistik tu semakin tinggi. Okay, yang kedua, dia buat pindaan, ni yang paling jelas dia, pindaan siapa yang diistilahkan sebagai native dekat Sarawak tu. Okay, good morning Joseph Damit Undikai. Kita tengok dalam pindaan yang dibuat sekali dengan pindaan artikel 1 dulu tu kan, dekat Perlembagaan Persekutuan tu kan. Satu sekali dia buat tu artikel 152 kalau tak silap dah. Definisi native. Definisi native dekat Sarawak tu pun dipindah. Kita tengok macam mana dia pindah tu. Kalau pada asal dia kan, definisi native tu memang ada ditulis dekat Perlembagaan Persekutuan tu. Dia tulis native Sarawak tu orang Melayu, orang Lanau, orang Bidayo, orang Kenyah, Kayan, Iban, apa semua tu dia tulis dekat Perlembagaan Persekutuan. Sekarang lepas dia pindah tu, dia cakap definisi native dekat Sarawak tu ikut state law. Macam tu dia simple je. Dia cakap Perlembagaan Persekutuan dia seolah-olah dia buat pindah tu, dia cakap okey, Perlembagaan Persekutuan kamu tak perlu tulis lagi siapa yang definisikan native kami ni dekat Sarawak. Kamu tulis saja, kamu ikut saja state law, dia cakap. Nampak tak peperangan dia tu? Dia tak mahu Perlembagaan Persekutuan tu beri definition untuk siapa native Sarawak. Biar orang Sarawak sendiri saja beri definition dekat state law tu. Sebab kalau ada pindahan-pindahan nanti orang Sarawak saja yang tentukan. Perlembagaan tak perlu masuk campur. Itu cara dia. Kita nampak dia dah fed up lah. Dia nak ada polis. Sekejap. Okay, polis tu pergi tempat lain. Mungkin ada orang kena bawa penjara tu. Okay, dia fed up. Kita nampak Kerajaan Persekutuan tu dia sudah fed up dengan pindaan yang dibuat dekat Perlembagaan Persekutuan tu. Dia cakap tak perlu lagi kamu nak buat definisi, kamu ikut saja state law, dia cakap. Tu pindaan yang dia buat berkaitan dengan definisi native dekat Sarawak tu. Tu kita nampak kerajaan Sarawak tu dia semakin menjauh daripada Perlembagaan Persekutuan. Dan dia tak mahu Kerajaan Persekutuan dia masuk campur siapa yang ditakrifkan sebagai native dekat Sarawak tu. Itu mula-mula kita tengok, kita tak nampak, tapi bila kita terang-terangkan macam ni, kita mula faham. Political, tactical, apa semua yang peperangan ni memang berlaku, peperangan perlembagaan ni. Kemudian dekat Sarawak dia buat pindaan istilah premier dengan minister, dengan deputy minister untuk Sarawak. Dia buat pindaan. Dia tak peduli apa definisi ni semua, head of state apa semua dekat jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan tu. Sebab pindaan ni dua-dua boleh berlaku both way. Dia boleh bermula daripada state law, kemudian pindah federal state constitution tu, bermula daripada state constitution, kemudian dia pindah Perlembagaan Persekutuan, ataupun pindah Perlembagaan Persekutuan kemudian baru pindah state law. Dia works both way. Jadi Kerajaan Sarawak ni dia pindah apa nama tu, istilah untuk chief minister tu dia pindah kepada Premier of Sarawak. Dia semakin menjauh. Dia tak iktiraf dah istilah chief minister ke apa ke, assistant minister apa yang mereka pindah-pindah dekat Perlembagaan Persekutuan tu. Kerajaan Sarawak dah tak iktiraf. Kita nampak peperangan tu. Lepas tu kita tunggu Kerajaan Sarawak dia dah buat pindaan nama chief minister tu, style tu dia tukarkan kepada premier. Sekarang dia tunggu Kerajaan Persekutuan tu dia nak ikut ke tak? Macam tu. Kita nampak political warfare tu, constitutional warfare tu berlaku. Kemudian dari dulu lagi kan, dah 3-5 tahun kah benda ni memang tu dah dibangkitkan dekat Konsel Negeri Sarawak. Di dalam perbincangan DUN tu dekat Sarawak, mereka cakap mau tukar istilah Governor Sarawak tu.
Mereka mau tukar balik daripada yang di Petua Negeri tu, tukar balik kepada Gubernur Sarawak. Dah bincang dalam tu. Tapi tu mereka beri macam tips kerajaan persekutuan tu dengar mau ubah balik. Tapi kerajaan persekutuan tak mau ubah, walaupun benda tu sudah dibincangkan dekat DUN, walaupun tidak diusulkan tapi dimaklumkan dekat DUN tu, Dewan Undangan Negeri Sarawak tu dimaklumkan. Kerajaan Sarawak tak mau ubah sendiri sekarang. Dia tak mau ubah sendiri sebab dia ikut law. Dia boleh juga ikut law, tapi dia mau ikut convention tu. Sebab pindahan untuk perkataan yang di Petua Negeri kepada Gubernur tu, dia bermula daripada Parlimen, kemudian state law baru dia ubah. Dia masih tunggu kerajaan persekutuan untuk ubah benda tu. Kalau kerajaan persekutuan betul-betul iktiraf Sabah ni sebagai wilayah dalam Malaysia, seperti yang dia pindah dalam artikel 1 tu, sepatutnya benda-benda ni pun dia pindah juga. Yang di Petua Negeri tu dia pindah balik kepada Gubernur. Yang di Petua Negara Sabah tu yang di Petua Negeri Sabah tu dia tukarlah TYT Sabah tu kepada yang di Petua Negara Sabah balik. Kalau dia betul-betul nak pindah ikut the spirit of article 1 tu tadi. Tapi dia tak pindah pun. Dia tak pindah. Tapi kerajaan Sarawak dah maklumkan dekat DUN. Kerajaan persekutuan tak mahu pindah perkataan Gubernur tu. Jadi kerajaan Sarawak buat pindahan. Dia tak ubah Gubernur tu, tapi dia ubah benda lain. Dia ubah style untuk Premier Sarawak. Dia ubah Deputy Minister Sarawak. Macam tu. Sekarang peperangan dia, siapa nak ikut siapa sekarang. Kerajaan persekutuan masih tak mahu ubah untuk Premier Sarawak, masih tak mahu ubah untuk Gubernur Sarawak. Dia lawan. Kita nampak dia lawan kata itu. Kemudian apa lagi yang kita nampak, yang perlembagaan tu kita nampak dia mau lawan tu. Satu lagi OMO. Yang ni memang jelas lah, OMO, All Mining Ordinance dekat Sarawak tu. Kemudian dia buat Petros dekat Sarawak, sistem yang sama macam Petronas. Lepas tu terutama tu OMO tu, All Mining Ordinance, untuk take over regulatory apa semua berkaitan dengan oil dekat Sarawak tu. Tu dia lawan PDA. Sebab tu dia ni memang jelas-jelas cakap bila OMO tu dipindah, All Mining Ordinance 1958 tu dipindah. Tu terang-terang kerajaan Sarawak cakap kami yang berkuasa. Kami akan laksanakan kuasa kami. Tak perlu kamu nak bincang dekat Dewan Undangan Negeri tu kan, nak bincang lama-lama. Kami tidak terima PDA 74, kami tidak terima TSA. Kamu cakap macam mana pun, kerajaan persekutuan tersengih-sengih saja dia. Cara kamu buat dia terus hilang akal. Kamu pindah terus, kamu kuat kuasa kan All Mining Ordinance tu, laksana, take over terus regulation apa semua berkaitan dengan Oil Mining Ordinance dekat wilayah oil, dekat wilayah Laut Sarawak. Terus take over, terus buat operation. Lawan terus lawan. Macam tu juga dekat Sabah. Jangan fikir nak dekat DUN nak semua orang dah tahu, mereka tak setuju, semua dah dimaklumkan benda tu. Dah ada jawapan daripada Ketua Menteri siapa, Musa Aman ke dulu. Sudah dimaklumkan, dah ada surat apa semua, dia tak terima all PSA ke PDA ke semua tak berkuat kuasa dekat Sarawak. Jadi langkah dia yang kamu kena buat sekarang, laksanakan Oil Mining Ordinance Sabah tu. Kuat kuasakan dia, buat amendment, buat jurisdiction, buat Sabah Petros ke, terus berkuat kuasa, lawan perang terang-terang macam tu. Kalau kamu cakap saya tak setuju lah, dia tersengih saja orang. Kalau orang cakap tu, orang cakap action speak louder than words. Orang cakap action speak louder. Action dia kuat kuasakan, laksanakan All Mining Ordinance tu. Itu action dia. Kalau just speak saja, it's not that loud. Boleh speak saja forever macam tu saja dia. Orang dengar tak dengar pun dia tak peduli. Bila ada action tu, baru ada reaction. Nampak tu. Satu lagi yang macam dekat Sarawak tadi, dia buat Petros, dia buat tu semua memang untuk terang-terang lah menjauhkan daripada gangguan
gangguan perlembagaan persekutuan tu, dia semakin menjauh. Dia, kita tengok saja nanti mana-mana pindahan perlembagaan dia akan buat. Pindahan tu macam-macam. Kalau kita belajar perlembagaan ni kan, perlembagaan tu kita boleh tulis macam-macam cara, tapi cara yang kerajaan Sarawak tu dia pindah tu, dia memastikan pindahan tu dia tidak masuk campur urusan Sarawak. Terutama berkaitan dengan native Sarawak tadi tu. Tak perlulah kerajaan persekutuan ataupun perlembagaan persekutuan ni nak takrifkan siapa orang Sarawak. Kami sendiri yang takrif. Kamu tulis itu, kamu ikut state law saja. Ambil kau. Apa juga pindahan perlembagaan yang biasa tu artikel 1 lah, Borneo States tu. Dia mau kita ambil balik wilayah laut tu dari segi perlembagaan persekutuan tu sendiri. Maksudnya kita ada states kita sendiri ni. Bila kita ada state kita sendiri, Borneo State tu, Borneo State of Sabah dengan Borneo State of Sarawak tu, maksudnya setiap state tu ada wilayah laut dia sendiri ikut artikel 1.3 tu. State-state ni lah yang ada wilayah tu. Tapi kalau artikel 1 tahun 1976 dulu tu, dia masukkan kita di dalam States of Malaya tu. State of Malaya tu dia ambil wilayah laut kita. Tapi bila kita pindah balik pada Borneo State, Borneo State tu yang ambil balik wilayah laut untuk Sabah dengan Sarawak. Itu bacaan perlembagaan dia. Okey, itulah beberapa contoh lah constitutional warfare yang Sarawak lancarkan untuk, bukan untuk ni buat kacau-kacau, tapi dia untuk mempertahankan hak Sarawak tu sendiri. Baguslah kalau Sarawak tu kuat, Malaysia pun kuat kan. Macam kita ada pergi berperang, kalau semua anggota kita kuat, makin kuatlah unity kita tu. Ni terhegeh-hegeh nak melemahkan state government lah apa semua tu. Lepas tu hairan kenapa negara kucak-kacir. Itu tujuannya, untuk memperkasakan Sarawak sendiri, untuk memperkuatkan Sarawak sendiri. Tak perlu kita cakap jauh sana, nak tolong orang jauh-jauh sana. Kita tolong orang dekat-dekat dulu. Kita tempat negara kita sendiri, Sarawak sendiri, kita kuatkan daripada situ dulu. Ya, kalau istilah yang saya selalu cakap, take care of the people around you first, and if you can take care of people around you, then you can take care of others. Mantra hidup saya lah, antara mantra hidup saya. If you can take care of the people around you, then you can take care of others. Okay, dah sampai office dah ni. Sempat lagi sembang kencang sebelum kita nak beraya ni. Okay, selamat pagi Richard Fung Fung. Okay, itu sajalah kita bincang sembang kencang pagi ni, mana yang sempat. Thank you for watching and have a good evening. Good morning. Good kepagian.